Nak dapat 10,000 sebulan sebagai ejar tanah ni mudah kalau ada sistem yang betul. Proses jual beli boleh jadi pening kalau tak kena cara. Semua rahsia bakal saya kongsikan secara eksklusif dalam podcast Syukri Zuhari. Okay, so hari ni kita punya sharing tentang what should we focus on. Apa yang kita patut fokus sebenarnya sekarang? Subsale ke, rental ke, projek ke, apa yang kita patut buat sekarang sebenarnya. Okay, so what should we focus on? Apa kita patut fokus sebenarnya? Okay, saya nak perkenalkan diri, siapa yang baru, nama saya Syukri Zuhari. Okay, so dalam ni kita akan cerita secara cepat, ringkas dan in detail insyaAllah apa yang patut kita fokus. Okay, sebagai ejen baru, ejen senior ke, apa patut kita fokus. Alright, so sub-sales, rental, project recruitment, apa patut kita fokusnya? Okay, so soalan ni selalu kita dengar lah daripada ejen-ejen yang baru ataupun lama. Kita nak fokus mana satu? Nak fokus buat sub-sale ke, rental ke, project ke, recruitment. Okay, sebab ada yang macam keliru dan diorang tak tahu nak fokus apa dan apa yang diorang nak kena kerja sebenarnya. So hari ni saya bagi pendapat saya, okay, pendapat saya mungkin boleh didebatekan ataupun mungkin ada yang tak setuju, tapi saya bagi pendapat saya sebagai seorang individu lah. So saya bagi pendapat saya dan hopefully sedikit sebanyak anda cuba nilai dan anda cuba balik, bertenang, relax dan cuba tengok balik. Betul tak apa yang aku buat sekarang? Okay, so itu yang kita cuba nak ceritakan pada malam ni. Okay, so ada soalan daripada Bahaki. Kalau tanah saya kurang jelas tentang zoning, macam mana nak tahu zoning tu? Zoning tu nak tahu senang je daripada majlis. Daripada pejabat tanah. Pejabat tanah, majlis tu nak tahu dia punya planning, town planning. Pergi ke pejabat tanah and then you akan tahu zoning lah. Alright, so fokus ke mana kita ni? Apa yang kita patut fokus sekarang? Sub-sales ke, rental ke, project ke, recruitment? Okay, so soalan pertama yang kena tanya diri sendiri adalah, okay, boleh tulis kat bawah tu tak? Siapa yang ada kat dalam ni boleh tulis kat bawah tu. Soalan pertama yang kena tanya diri sini adalah who am I? Who am I? Siapa kita ni sebenarnya? Siapa kita sebenarnya? Kita ni leader ke, ejen baru ke, baru nak start ke? Kita ni siapa sebenarnya? Okay, who am I? Nombor satu kena tanya diri sendiri, who am I? Boleh tolong tulis kat bawah tu, who am I? Okay, who am I? So, next one. Who am I? Stages. Terima kasih Puan Liza. So, stages for career. You kena kenal diri you. Who am I? Siapa saya dan saya berada di mana sebenarnya? Okay. So, ini adalah daripada saya buat sendirilah. 5 stages. Kita berada dekat mana? Kita di starter ke? Ataupun kita peringkat stable? Ataupun kita peringkat untuk expand? Ataupun kita dah matang, mature? Ataupun kita dah peringkat untuk decline? Okay. So, dalam 5 stages ni, cara kita buat income, buat duit adalah berlainan mengikut siapa kita sebenarnya sekarang. Siapa kita berada sekarang lah, kita berada dekat stages mana sekarang. So, dengan kelima-lima stages yang ada ni, okay, anda cuba letakkan diri anda, tulis anda ni dekat mana? Aku ni starter ke, stable ke, expand ke, mature ke, decline. Saya akan explain detail tapi korang tulis dulu diri sendiri, korang dekat stages mana. Okay, cuba tulis dulu. Saya bagi seminit lah. Tulis dulu. Dekat stages mana? Starter ke, stable ke, aku rasa aku dah boleh expand kot tapi income aku sama je, ataupun aku rasa aku dah mature ni, dah matang lah tapi masih lagi buat kerja kan. So kita dekat stable mana? Kita dekat stage mana ni? Ataupun dah bertahun-tahun, 2, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun tapi masih lagi starter. Peringkat start lah kalau dalam company, dia dalam peringkat startup. Tapi yang ni starter lah. Kalau dalam business dari 7 stages of business, tapi yang ni saya buat 5 sahaja. Okay? So, cuba semak kita berada di mana. Okay, starter ataupun stable ataupun peringkat kita sudah expand. Alright, so peringkat yang pertama adalah starter. Starter ni, ini daripada pendapat saya lah. Starter ni adalah ejen baru, newbies ataupun mereka yang belum cecah sales ataupun income 100,000 setahun. So siapa yang belum 100,000 setahun income, diorang di peringkat starter. Okay, so ramai dekat peringkat starter bawah ni, starter. Alright. So dekat peringkat starter, income-nya adalah bawah daripada 100,000 setahun. Okay, so apa nak kena fokus sebenarnya dalam peringkat starter ni? Yang pertama adalah focus on how to survive. Okay, focus on how to survive. Macam mana kita nak survive? So kita nak survive macam mana ni? Okay.
So cara untuk survive, nak tahu macam mana korang untuk survive adalah korang kena tahulah apa yang korang perlukan setahun. Okay, apa yang korang perlukan setahun, apa yang korang perlukan sebulan. So kena senaraikanlah. Sebulan berapa korang perlukan, setahun berapa korang perlukan. So macam mana nak tahu? Okay, kita share kejap. Saya cuba share screen. Okay, apa nak kena buat? Boleh tuan tulis tak dekat bawah tu? Peringkat starter nak kena buat apa? Focus on how to survive. Nombor 1, focus on how to survive. Okay, so perkara pertama yang korang kena senarai adalah yang pertama, senaraikan korang punya komitmen bulanan. Berapa ringgit korang perlukan sebulan? Okay, berapa ringgit korang perlukan sebulan? Berapa jumlah komitmen korang dalam masa sebulan? Okay, berapa jumlah komitmen korang dalam masa sebulan? So itu adalah peringkat starter. Alright, so nombor 2, apa yang korang kena fokus adalah, yang keduanya adalah fokus untuk berbelanja, makan minum dan duit bisnes untuk survive lah. Ni seperti lebih kurang apa yang saya cerita tadi lah. Okay, kejap saya cuba nak link dengan saya punya iPad. Dah. Okay, alright. So yang pertama adalah on how to survive. Okay, so perkara pertama yang korang kena tahu adalah duit belanja lah every month. Okay, duit belanja every month. Berapa yang anda perlukan? Oh, tak charge lagi. Berapa yang anda perlukan? Tak apa, saya tunggu kejap. Berapa yang korang perlukan every month? Okay, dan pastikan benda ni, korang punya duit belanja bulanan tu mesti adalah diconsider sebagai break even point lah. So break even point adalah korang punya total income korang sama dengan total perbelanjaan. Okay, so itu yang paling penting. So katakanlah kalau korang tengah buat Grab ataupun anything to survive lah, jadi cikgu sambilan ke, buat Grab ke ataupun buat anything, so cuba dapatkan income tu sama dengan perbelanjaan bulanan korang. Okay, boleh Alright. So nombor 2, peringkat apa? Stable. Okay, peringkat stable ni adalah korang dah ada 100,000 setahun income, lepas tu boleh fokus on tambahkan pendapatan. Tambah pendapatan ni fokusnya lebih kepada revenue stream lah. Korang nak buat investment ke ataupun dapat revenue stream lain, contohnya sebagai legal fees daripada banker. Okay, so commission daripada sana. Cuba gandakan aktiviti. Okay, dalam peringkat stable ni, terutama ejen yang dah lebih 2 tahun, cuba lebih fokus on gandakan aktiviti. Sebagai contoh, katakanlah seminggu korang ada appointment dah 5, cuba gandakan 10. Cuba jadikan 10 ataupun 15 appointment seminggu. Okay? Cuba gandakan appointment 5, 10 ataupun 15 seminggu. Okay? Dengan gandakan korang punya aktiviti, cuba check balik, adakah korang dapat income yang double juga? Ataupun triple daripada apa yang korang dah buat sekarang lah. Okay? So, kalau aktiviti korang tu korang dah gandakan tapi tak ada result, maksudnya something wrong lah. Maksudnya something wrong. Okay? So, sekejap. Okay, maksudnya something wrong. So, dia punya formula untuk sales adalah macam ni. P times Q. Okay, formula untuk sales. So, sales ni formula adalah P times Q. So, korang kena, saya lebihkan P ni kepada adalah commission yang korang boleh earn untuk satu unit. Untuk satu unit. So, katakanlah korang commission untuk satu unit, siapa yang buat jual beli adalah RM 3,500 lah. Orang beli kan 3,500. Kalau sewa, katakanlah satu unit 800. Okay, kalau untuk sewa. So, berapa yang korang perlukan, kuantiti yang korang perlukan untuk dapatkan break even korang lah. Contohnya, kalau anda perlukan 5,000, okay, this is your S. So, your P should be, okay, your P should be berapa? Katakan 3,500. Okay. This is your P. Quantity korang kena jual dalam 2 lah. So macam tu lah. So korang dapat dalam 7K. So lebih lah daripada 5,000 ni. Okay. So itulah korang punya sales target. Itu yang pertama. So katakanlah kalau tahun pertama, this is your first year punya activity, tahun pertama. Untuk tahun kedua, katakanlah kalau korang gandakan 2 ni, Q ni, korang gandakan jadi
Berapalah? So contohnya kalau untuk dapatkan ni korang buat appointment 5 seminggu. Sebenarnya 5 seminggu ni pun korang dah boleh dapat lebih dah sebenarnya. Appointment 5 seminggu. So cuba katakan kalau korang tambah jadi 10 ataupun 15. Berapa dapat? So katakanlah untuk sales 2 sale, okay, S P times Q. Okay, untuk appointment 5 appointment korang boleh dapat okay, pendapatan 7,000. Okay, iaitu korang punya commission per unit 3,500 dan korang perlu jual 2 sahaja. Kalau 5 appointment, katakanlah kalau korang gandakan 10, agak-agak boleh tak naik 14,000? Okay, kalau 14,000, 3,500, berapa unit yang korang perlukan? 4 lah kan? Betul? So agak-agak kalau korang gandakan usaha, boleh dapat tak? So soalan dia, macam mana nak dapat 10 appointment ni? Okay, so dalam peringkat stable, korang kena go for this one. Growth. Always on growth. Alright, so fokus macam mana korang nak double up korang punya income. Macam mana nak double up activity. Okay, dan dalam masa yang sama, bila dalam peringkat stable ni, korang dah kena fikir untuk build brand lah, personal branding, dan korang juga kena fikir untuk build pengaruh. Build pengaruh ni adalah build pengaruh untuk pengaruh owner untuk bagi referral, pengaruh klien untuk bagi referral lah, owner atau buyer, dan build pengaruh ni juga adalah untuk rekrutmen. So kita tunjukkan work ethic yang bagus lah. Okay, agak-agak berapa banyak nak? Betul? Agak-agak berapa banyak nak? So itulah korang punya aktiviti. Dan katakanlah korang punya aktiviti tu, bila korang buat aktiviti tak synchronize dengan korang punya result, cuba check balik aktiviti. Ada something wrong tak? So maknanya mungkin apa yang korang buat tu mungkin kemungkinan besar salah. Okay? So, dekat mana nak ambil pengaruh? Okay, so ambil pengaruh ni kalau ikutkan dari banyak cara lah, daripada social media ataupun daripada pelbagai cara, daripada social media, networking, korang pergi event networking, kebanyakan agent banyak lagi tak pergi event networking, contohnya BNI ke ataupun AGM, company-company, lepas tu website. Website ni bukan setakat untuk SEO, tapi kalau website ni dia macam kalau orang key in nama kita, dia search nama kita akan keluar kita ni siapa, award kita apa banyak semualah. So korang letaklah korang punya award ke korang punya team semua dalam website, nak menunjukkan dekat orang yang team korang ni baguslah, team korang ni stable, macam tu lah. Okay, so seterusnya F to F. F to F, face to face. Face to face. So face to face ni jumpa one to one lah ataupun direct presentation. Itu pun boleh juga ambil pengaruh. Contohnya korang pergi ketuk company, okay, present something. Itu pun direct presentation lah. Alright. So branding dia ada banyak cara lah untuk buat branding. Contohnya korang nak buat YouTube ke, korang buat something, content, artikel and so on, masuk TV. So adalah salah satu contoh branding. Okay. So siapa yang baru datang? Selamat datang Anthony, Hafiz. Alright. So next. Kalau saya terlalu cepat bagi tahu sebab kita cuba nak keep it short and sweet malam ni. Alright. So peringkat seterusnya adalah peringkat expansion, peringkat untuk expand. So expand ni bila? So expand ni selalu normally bila kalau you tak jadi team leader, normally you go for investment ataupun jadi investor lah. So bila jadi peringkat expansion ni, you dah fokus on recruitment and training. Okay, you dah kena fikir untuk recruitment, untuk training dan how to expand you punya team dan how you nak expand you punya income. Okay, so tak semestinya you kan jadi team leader untuk expandkan income. Okay, mungkin juga you boleh buat cara lain, which is invest dalam business, shares atau real estate. Tapi to be honest, ni pengalaman di sini jugalah. So kalau you invest ni, kemungkinan you untung, kemungkinan you rugi. So kalau rugi tu, kena hadap lah. Tapi it's one of the way untuk you gandakan income. So tak salah kalau kita untuk try lah untuk invest. So contoh yang paling mudah dan ramai orang yang buat sekarang adalah flipping rumah. Tengok rumah-rumah yang rumah kotor, rumah buruk, and then diorang buat flipping lah, renovate sikit and then jual balik. That's one of the way kita nak expand. Okay, so selain pada recruitment, training, satu lagi adalah beli sistem. Okay, so bila dah time korang untuk expansion, korang dah kena beli sistem. Beli sistem ni banyak sistem. Sistem untuk operation, sistem untuk accounting, sistem untuk macam mana korang nak
korang nak susun atur kerja, sistem untuk mungkin call calling system ataupun customer service punya sistem. Okay, so banyak sistem yang korang kena beli untuk korang expand. So bila dah sampai satu masa nanti, bila dia jadi team leader, korang untuk expand team, korang kena beli sistem. So bila beli sistem ni, korang boleh membantu korang untuk kurangkan kerja lah. Okay, dan bila datang expansion, korang kena hire staff. Staff untuk urus banyak benda, korang punya jual beli dan macam-macam lah. Korang punya agent ataupun korang punya investment yang korang dah buat. So, dalam mereka expand ni, korang betul-betul kena ada business plan. Okay, kena ada business plan. Business plan ni dia ada 8 segmen. Okay, daripada the why, market analysis, marketing strategy, operation, management, SWOT analysis, lepas tu korang ada immediate action and then financial plan. So make sure korang ada business plan bila nak go for expansion. Jangan buta tuli untuk expand tanpa you buat kira-kira. Every decision is a financial decision. Okay, so bila tak expand ni you kena buatlah. So a high risk, high return. Tapi high risk pun kalau terlingkup juga sakit lah kan, pedih lah. Okay, so last kali adalah dalam peringkat expand adalah you kena belajar untuk leverage. Okay, belajar untuk leverage. So belajar untuk leverage ni, you kena belajar untuk leveragekan kerja kepada orang. You kena belajar leveragekan tugas kepada orang. Contohnya daripada segi korang buat projek, korang kena belajar leverage, kena ada hire staff ataupun korang dah kena co-in dengan team korang ke. So that's one of the way untuk korang leverage lah. Ataupun leverage dalam sistem, korang buat sistem CRM and then dari situ boleh close pun boleh juga. Belajar untuk leverage. Sekarang kat Malaysia tak famous lah sistem untuk closing online ni untuk beli rumah, tapi kat luar negara dah ada. So dia tengok, dia happy, dia tengok video semua, okay, dia book online. So benda tu pernah jadi kat overseas lah. Dekat Malaysia belum lagi. So saya tengok dekat overseas orang pakai ClickFunnels. ClickFunnels macam mana dia close online gunakan sistem tu lah, ClickFunnels tu. Okay, tapi sistem tu mahal sangat. Saya pernah try nak belilah tapi macam tak sesuai lagi. Market dekat Malaysia belum ready. So that's why cancel lah subscription tu. Tapi dekat overseas dah banyak start dah. Alright. So peringkat seterusnya yang keempat, ketiga expand. Lepas tu, right? Yang ketiga expand. Yang ketiga expand. So leverage yang saya cerita tadi, tak habis cerita lagi. Leverage yang saya cerita tadi adalah leverage on what? Okay, leverage on business development. Okay, setiap perkara baru yang you nak buat, you kena mesti ada market study. You kena buat study, you kena buat market analysis. Ataupun you nak sediakan satu produk baru ataupun sistem baru, you mesti kena buat market analysis. Adakah market dah ready? Adakah anak-anak buah korang dah ready untuk sistem tu? Okay, so satu lagi untuk sales. Okay, ni macam saya cerita tadi, CRM, finance untuk finance korang lah, administration macam HR dan operation, lepas tu management dan marketing. So benda-benda ni adalah departments yang ada dalam sesuatu company. Okay, yang tak ada dalam kita adalah purchasing lah. Department purchasing tak ada, tapi kalau kita buka company akan ada lah. So benda-benda ni kita kena leverage supaya kerja kita tu lebih fokus on benda yang lebih besar. So bila peringkat leverage ni, satu lagi saya expand ni, satu lagi saya lupa nak letak adalah dalam peringkat expand ni, satu lagi saya lupa nak letak adalah bila peringkat expand, you leveragekan kerja-kerja yang you sepatutnya leverage. Dan time ni you kena fokus untuk income yang lebih besar. So income yang lebih besar sebagai contoh, you fokus on business ataupun you go for corporate sale ataupun you go for bulk sales. Okay, so income yang lebih besar ataupun high end property. So dekat sinilah kita kena buat aktiviti kita. So setiap orang, okay, sebagaimana saya tunjuk daripada awal tadi so stages of career ni dia berbeza. Apa yang kita kena fokus ni, what we should focus on adalah berbeza-beza mengikut stages kita dekat mana. Okay, starter, stable, expand, mature ataupun peringkat dah decline. Okay, so kita nak fokus apa sebenarnya? So itulah yang saya cerita daripada tadi lah. So siapa yang lambat baru join ni boleh nanti boleh boleh tengok balik lah kita punya live ni. Alright, so peringkat yang keempat adalah peringkat matang, mature. So mature ni apa? Bila sudah stabil lah, you punya income semua dah steady, you dah ada multiple revenue stream, dan time ni you kena plan untuk
pencen, okay, tambah passive income, tambah haji, ASB ataupun tambah passive income yang lain. Time ni lah nak buat charity ataupun explore new business, you invest dalam business baru ataupun business startup yang lain kan. Dan diorang yang run, you jadi shareholder ataupun you jadi investor. So ni peringkat mature lah. Okay, so peringkat mature ni boleh jadi korang mature matang dalam satu branch, satu team ataupun korang boleh mature dalam korang punya career. Okay, sebagai contoh, mature dalam satu branch tu sebagai contoh team KL korang dah matang. Dah matang, dah power, sampai masanya korang kena explore new market share, JB ke, Ipoh ke apa. So itulah namanya mature. So bila satu bidang, satu kawasan tu dah matang, income you dah terlalu peak, you kena pergi ke tempat yang baru untuk explore, untuk expand new income. Macam itulah. That's why lah market kita tengok KFC expand sampai ke luar negara. So sama juga dengan bisnes kita, lebih kurang macam itu. Okay? So, last kali. Okay, stages yang kelima. Kita dah setengah jam live, siapa yang baru masuk. Okay. Last kali, yang kelima adalah decline. So bila peringkat decline ni adalah income buruh berkurang. Income buruh berkurang ni bila peringkat starter ke stable ni dia punya growth dia naik mencanak tau. Kalau kita naik bukit tu macam mendaki yang paling curam lah. So bila stable, expand, income growth tu dia dah macam ni. Mature dia dah macam ni, decline dia macam ni. Okay, dia menurun sedikit. Tapi berapa turunnya dia turun. Okay, berapa persen dia turun. So time ni lah korang dah tak aktif untuk bekerja dan lebih berharapkan pasif. So time ni lah kita serah bisnes pada legacy dan build lah. So time ni nak fokus apa? Fokus untuk pension lah kan. Semayang lebih-lebih sikit. Time ni yang umur pun dah tua. So peringkat decline. Okay. So itulah dia. Yang kita patut fokus. Ada 5. Starter, stable, expand, mature, decline. So tanya diri sendiri, kita ni dekat mana? Kita ni dekat mana? Okay, tanya diri sendiri, kita ni dekat mana? So, dia bukan setakat kita kena fokus on subsale sahaja ke, rental sahaja ke, projek sahaja ke ataupun recruitment. Okay, it's not about that only. Dia bukan setakat tu sahaja. So, daripada stages of business ni, stages of career ni, korang letak diri korang dekat mana? Who am I? Tanya diri sendiri, who am I? So, apa yang perlu dibuat di setiap stages ni adalah berbeza-beza. Okay? Adalah berbeza-beza. So, kenal diri dan tengoklah korang dekat mana. Starter ke, peringkat stable ke, expand ke, mature ke, peringkat nak decline. Okay? So, ada soalan? Tolong. Esok saya pergi JB tau. Sampai hari Sabtu insyaAllah. Sepatlah baju Liverpool. Itulah baju MU dah buat kain buruk dah. Alright. Soalan. Okay. Terima kasih pada 34 orang yang join malam ni. 30 lebih lah. Tadi 37. Terima kasih. Okay. Ada soalan? Sebab ramai yang masuk lambat ni. Okay. Soalan. Alright. So, first kali kepada ejen baru terutama yang dekat sini, focus on how to survive. Sangat-sangat penting on how to survive. Fikirkan cara macam mana untuk survive dulu. Bukan untuk kejar top sale, bukan untuk kejar award, bukan untuk kejar macam-macam lah. Korang fokus on how to survive dahulu. Okay. Dan stablekan sampai income korang 100,000 sebulan, then go for next. Go for stable. Okay, so bila stable tu korang kena double up, triple up, saya ulang balik double up, triple up korang punya income, tengok kalau korang buat aktiviti tu 2 kali ganda, 3 kali ganda, adakah korang punya income pun 2-3 kali ganda ataupun tak. Okay, then build pengaruh, lepas tu dalam peringkat expand, time ni korang kena beli sistem, korang kena invest something, lepas tu korang kena fikir untuk recruitment dan training, dan korang kena belajar untuk leverage. Okay, so leverage on what? Inilah di antara perkara yang perlu di leverage yang kita discuss tadi. Dan bila mature, matang, so korang dah kena plan untuk pension, tambah passive income, charity, explore new business. Okay, dan bila decline ni, ayah ni pension lah, dah fikir nak serah business kepada legacy. Okay, ni build apa saya terlepas ni. Okay, build your serah business pada legacy. Build, saya lupa, terdelete lah ni.
Alright. Sorry, last minute buat slide. Alright. So baju zebra minju lah lagi lawa. Gila tu. Okay, so itu saja sharing pada malam ni. Hari ni tak lama sebab esok saya nak kena pergi JB. So kena take time lebih sikit lah untuk esok pergi JB, perjalanan ke JB, and then sampai hari Sabtu, Jumaat Sabtu kita akan ada kelas kat sana untuk induction untuk ejen baru, dan pada minggu depan insyaAllah kita singgah ke Kuantan lah. Kita singgah ke Kuantan. Okay, so itu saja. So saya nak cerita kesimpulannya, kesimpulan kan. So kesimpulannya untuk ejen baru, apa yang korang kena fokus? Pertama adalah sebagai saya lah, ni pendapat saya lah, fokus on rental. Fokus on rental and then cuba subside dulu. Lepas tu projek ni jangan terlalu fokus sangat sebab income-nya lambat. Dan bila korang dah jadi leader, barulah fikir untuk rekrutmen. Jangan push untuk rekrutmen sedangkan diri sendiri pun belum ada sale. Okay. Ajak orang untuk join tak apa, tapi kalau fokus untuk rekrutmen semata-mata, korang baru lagi jangan buatlah sebab korang pun tak okey lagi kan. So untuk ejen baru, rental dulu, sub sales, project, dan baru fokus on rekrutmen. Okay, so itu saja. Siapa yang terlambat nanti boleh tengok balik kita punya sharing. Saya harap benda ni walaupun sedikit tapi hopefully dia bermanfaat dan bantu korang. Dan insyaAllah untuk JB punya team, kita jumpa di JB esok. Esok sesi mengopi lah, so Jumaat Sabtu. Dan insyaAllah kita akan ke Kuantan pula minggu depan, dan see you guys. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.